Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi tafaddala alaina bi ni'matayil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal hidayah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucap syukur, tandanya terima kasih di atas segala limpah kurnia yang telah dicurahkan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidup kita. Walau dengan apa bagai dan apa macam sekalipun, semua itu dikirakan minnah, kurnia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kita selalu berucap setiap pagi solat subuh, apalagi di bulan Ramadan di akhir nisfu yang kedua mulai malam yang ke-16 hingga seterus, kita selalu doakan dengan arti kata kunuh. Di akhir-akhir itu kita ada ucap fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguh engkau, wahai Tuhan, engkaulah yang menentukan dan meluluskan segala apa urusan, sekalipun kita selaku hamba mau tak mau, setuju atau tidak, pahit atau manis, semua perkara tetap berlaku. Sebagaimana juga kita selalu membaca di akhir surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah kehendak sesuatu perkara, ia telah menentu pada sedia kala mengikut akidah yang telah kita berpegang dan i'tikad, mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah, maka Allah menentu. Apabila ia menentu, maka ia melaku apa sahaja dia menentukan, maka berlakulah ia. Sama ada rupanya baik, yakni nasbah diisi syarak, ataupun dibilangkan jahat diisi syarak, ataupun sama ada ia yang manis membetuli kehendak kita hamba, ataupun yang pahit tidak membetuli kehendak. Namun demikian mesti di atas kita ucap rida, bersetuju di atas apa penentuan yang telah dimenentukan. Wala yuqda alaik, tak ada siapa boleh dimeluluskan ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kita memuji dengan falakal hamdu ala ma qadait, maka bagi engkau sajalah kepujian apa yang engkau menentukan. Alhamdulillah, syukur. Maka di antara nikmat yang mesti kita ingat, senantiasa kita ingat, iaitu Allah Ta'ala menjadikan kita ini manusia yang memelukki agamanya Islam, serta pula kita beriman, percaya, teguh, tidak ada syak mengenai dengan Allah selaku Tuhan yang menciptakan sekalian alam, dan juga dia menetapkan kita di atas agamanya Islam. Tidak ada bergonjang, tidak ada bergoncang, sekalipun apa yang berlaku kecemasan. Ya dari Allah selaku kurniaan, tambahan lagi di atas itu. Dan juga kita syukur di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kita semenjak daripada tahun lalu. Kita
tidak boleh dikatakan, kita tidak yakin kata kita tak akan hidup boleh menemui lagi Ramadan kali ini. Tapi alhamdulillah ia lagi melanjutkan umur, dapat kita menemui lagi Ramadan al-Mubarak sebagai sayyidu syuhur, penghulu segala bulan di dalam setahun yang 12 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga di samping kita masuk dalam Ramadan dah, Allah melanjutkan lagi umur sehingga kita boleh menemui pula 10 yang akhir. Walaupun kita di hari ini pertengahan 10 yang akhir, kita masih lagi ada setengah lagi. Kita doakan semoga-moga Allah melanjutkan lagi umur kita, dapat kita menghabisi, mengarungkan 10 akhir. Walaupun dengan keadaan di hari ini, semasa kita di zaman kita sekarang ini, tak boleh kita nak memenuhi khandak di masjid pun kita buat sekadar apa yang mampu. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, apabila aku perintahkan kamu sesuatu perintahan, maka kamu buatlah sekadar kamu tu mampu. Tidak menjadikan bangkap, tidak menjadikan tekanan yang sebegitu sangat. Hanya pulalah di atas kemampuan kita. Alhamdulillah, kita syukur. Ketika kita di dalam ketenangan, sebegitu rupa. Di dalam kecemasan, sebegitu rupa. Dan semoga-moga kita dalam kecemasan tak sepenuh kita buat seperti di dalam kesihatan, di dalam kesenangan. Tapi semoga-moga harapkan Allah Subhanahu Wa Taala memenuhkan, kerana kehendak dan azam kita penuh. Sekiranya kalau tidak ada keuzuran, tidak ada halangan, kita buat seperti biasa. Tapi apa boleh buat, kerana halangan yang berlaku itu, semoga-moganya azam dan cita kita itu dia memenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niyatul mu'min khairum min amalih. Niat azam orang mukmin tu sekali-sekala lebih baik daripada kerjanya. Maka diberi sebab oleh ulama radhiyallahu taala anhum, kerana boleh jadi kerja kita ni dicapuri dengan ujub, riya dan lainnya. Tapi niat dia tak ada campur. Azam hati sekira kalau aku sihat, aku akan buat semacam tu. Kalau aku tidak uzur, aku selalu hadir jemaah. Kalau tidak ada apa halangan, aku buat sepenuh-penuh. Tapi apa boleh buat kerana ada halangan? Niyatul mu'min khairum min amalih. Sebaliknya, wa amalul munafiqi khairum min niyyatih. Kerja orang munafik kerana mereka itu riya, lebih baik pada niatnya. Dia semaya berjemaah, dia semaya dah hadapan orang, dia berzikir, dia baca, tapi hati dia tu buruk. Maka amal buat kerja orang munafik lebih baik daripada niatnya. Alhamdulillah. Dan sesuai dengan itu kita ambil boleh sepotong ayat untuk jadikan barakat, jadi kepaduan bagi kita, dan supaya kita bertambah syukur lagi bina di atas nikmat yang tersebut itu tadi, yaitu firman Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala mulai dengan perkataan yang menunjuk di atas qasam, bersumpah. Artinya suatu perkara yang sangat nilai, sangat besar. Allah mula dengan laqad, demi Allah besar kami, sungguhnya telah kurnia oleh Allah sebagai kurniaan yang amat besar. Manna, minnah, yang kata an-ni'matul azimah. Demi sungguhnya telah kurnia akan kurniaan yang amat besar oleh Allah. Kurnia ke siapa? Alal mu'minin, di atas kita orang-orang yang beriman. Walhas semua nikmat kurniaan itu bukan khusus kita yang mukmin saja.
selama kita di alam dunia ini dapat merasai semua nikmat. Tetapi Allah menentukan dengan kata orang mukmin, kerana orang mukmin saja ambil manfaat. Orang yang kufur itu hanya mereka tidak mengambil manfaat. Seolah-olah nikmat itu tidak dibilangkan nikmat ke atas mereka. Apa itu nikmat? Iaitulah iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kerana setengah kata iz ta'liliyah, kata setengah iz zarfiyah. Kerana bangkit oleh Allah pada mereka itu di kalangan orang-orang mukmin tu, Allah bangkitkan seorang rasul min anfusihim, rasul dari diri-diri mereka itu, dari jenis mereka itu, yakni rasul daripada jenis manusia, bukan daripada malaikat, bukan daripada jin. Ini suatu kebahagiaan kita tengok. Kalau kita duduk kampung, tiba-tiba jadi orang besar kampung kita, macam mana perasaan kita? Ataupun orang besar atau orang sebangsa dengan kita, Allah, kita berasa bangga. Nah, ni boleh jadi duta ni orang Melayu jadi duta. Orang Melayu boleh jadi raja negeri Puah. Kita rasa bangga walaupun kita tak kenal dengan mereka itu. Nah, jadi kita rasa suka hati kerana sama sebangsa. Apalagi pula Islam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melantikkan rasul itu dari manusia secara umumnya. Itu kita rasa satu nikmat yang besar. Apa salahnya kalau dia nak latihkan malaikat tu? Apa kata pula dia nak melatihkan jin? Tapi dengan kerana Allah pilihkan manusia min anfusihim. Ini atas tafsir kata murak dengan mukmin tu umum. Apalagi pula setengah tafsir murak dengan mukmin tu Arab. Itu lagi hebat lagi, kerana Nabi selain daripada manusia sallallahu alaihi wasallam, dia pula daripada bangsa Arab. Ini satu kebanggaan orang Arab. Nah, tu dia. Jadi walau bagaimanapun Allah bangkit Rasul ini adalah satu nikmat yang terbesar. Tidak ada lagi nikmat yang nak nilai lebih pada itu. Tapi oleh kerana orang yang kufur itu tidak beriman dengannya, bukan sekadar tak beriman, mencela, mencaci dan melawan pula, itulah Allah Ta'ala khususkan dengan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sebenarnya dibangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikmat atas semua manusia, bahkan rahmatan lil alamin. Kita maklumnya. Tapi oleh kerana yang tidak ambil guna, seolah-olah nikmat bagi dia tu jadi nikmah, bertukar jadi bala pula. Baik tak ada rasul hingga sikit. Bahkan kalau tak ada rasul bagi dia tu tidak ambil salah. Kerana Allah Ta'ala kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah kata kami tidak menyeksakan mana-mana kaum sehingga kami latihkan dulu rasul, menyampaikan kerasulannya, hukum hakamnya, mereka menentang, situlah jadi boleh penyakit. Jadi kalau tidak pada situ, baik tak ada rasul lah nasbah mereka itu. Jadi alhamdulillah kita, nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, Allah juga beri taufik kepada kita boleh terima dengan senang dan dengan mudah saja. Sekalipun kita tak kenal dia, walaupun kita tak pernah mimpi lihat jumpa dengan dia, tapi Masya Allah, cinta dan kasih kita bila sebut dia, selalu kemesraan sampai kita digalakkan, serta kita pula berselawat ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Dan rindu kita kepadanya apabila dengar sifat-sifat dia. Walhal kita tak pernah lihat dia. Alhamdulillah, itulah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kemudian yatlu alaihim ayatih, ia baca ke atas mereka itu orang mukmin akan ayat-ayat yang Al-Quran. Bila dibangkit dia sudah dah, dia menurunkan pula ayat Quran yang mengandungi segala ajaran dan peraturan cara hidup
dan segi cara ibadah dan segala-galanya segi keimanan, kepercayaan. Dia tunjuk baca di atasnya ayat yang mengandungi wa yuzakkihim, dan ia juga menyuci akan mereka orang mukmin tu min danas, daripada kekotaran, daripada daki-daki tabiat kita ni, bukan. Karena kita ni Allah Ta'ala jadi setiap manusia ada tabiat masing-masing, ada cak moho masing-masing. Yang ni perangai semula jadi macam ni, yang tu macam tu. Tapi apabila kita bergantung dengan ayat Allah sebagai tali Allah, kita berpegang dengan tali Allah yang sangat kukuh, Al-Quran, maka walaupun tabiat macam mana sekalipun, bila kita dapat ikut atau Al-Quran, jadi elok dan baik. Alhamdulillah, tu satu nikmat. Lagi pula wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan ia ajarkan mereka itu, kita orang mukmin, ajarkan kitab, ajarkan kitab Quran, dan ajarkan hikmah, sunnah, jalanan-jalanan yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hal wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wal hal, sungguhnya mereka itu sebelum daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka di dalam sesat yang nyata. Allah menyatakan, kata kita ni sebelum pada kita dapat apa-apa ilmu, kita dalam keadaan sesat. Sehingga ke Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pun Allah pernah kata, wa wajadaka dhallan fahada. Nah, kami dapat timu Muhammad dulu yang sesat. Bukan arti sesat atau pada kerana mari daripada tak tahu ni, tak tahu jalan. Nah, kita nak pergi ni jalan pergi ke mana, tak tahu. Bila tak tahu tu kalau kata pergi pun sesat. Nah, guna juga adakah dhallan fahada. Banyak dan panjang tafsiran mengenai dengan apa yang dimaksudkan sesat. Kerana dulu tak tahu, bila tak tahu, itu adalah sesat lah. Nah, fahada, maka Allah Ta'ala tunjuk jalan. Ada juga riwayat Nabi pernah sesat masa dia kecil dulu, di lorong Syabal Ali itu pernah sesat, bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal ambil harta dia kepada Abu Talib. Tengok. Nah, ayat kata kita jalan sesat pun, bila orang tunjuk jalan, sekalipun orang tunjuk jalan tu orang yang sesat dalam satu medan, tapi dia tahu jalan, dia tu bawa Nabi SAW pergi hantar pada Abu Talib. Baik. Jadi makna kita semua ni, sebelum pada kita dapat ilmu, sebelum pada kita belajar dan sebagainya, kita dalam keadaan sesat. Nah, apabila Allah Ta'ala hantarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tunjuk aja, begitulah lepas pada tidak ada dia, disambung menyambung oleh sebagai pengganti dia khulafaur rasyidin, dan juga sebagai ulama warathatul anbiya, orang yang menerima pusaka ilmu darinya turun menurun, sebagai lampu yang sebegini cerah. Kita kemudian walaupun di hujung dunia akhir zaman pun kita dapat selagi mana pelita tu yang masih ada, kita dapat cerah bersama seperti orang awal lah, mudah-mudahannya. Baik, itulah kita ambil satu ayat untuk dijadikan pedoman dan peringatan dan mengingat bagi kita untuk kita bertambahkan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih lagi memeliharakan umur, dan semoga-moga Allah melanjutkan lagi umur kita di dalam keadaan takut kita kepadanya dan taat patuh kepada ajarannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekadar itu saja dulu sebagai laluan untuk kita pergi kepada sesi yang kedua.